Salam sejahtera dan salam We Love UPM. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan, para penonton yang sudi sertai dan juga pegawai-pegawai CHEM yang bersusah payah untuk menjayakan program Virtual CE UPM Fest My Career at Mohi Joglo Joglo dengan kerjasama saya Yashini Segan selaku moderator anda pada slot petang hari ini. Sihat ya semua, memandangkan kes COVID-19 semakin bertambah, saya harap semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Para penonton sekalian, tajuk yang akan dibincangkan pada petang Ahad ini ialah cabaran OKU dalam menghadapi dunia pekerjaan. Petang ini kita akan bersama penceramah kita, Dr. Wan Ardinawati Wan Abdullah, yang merupakan penyelaras unit perkhidmatan dan sokongan OKU Universiti Putra Malaysia. Sebelum saya menyerahkan skrin ini kepada beliau, suka untuk ingatkan para hadirin yang sedang menonton siaran langsung ini untuk meninggalkan pertanyaan sepanjang slot berlangsung pada ruangan komen di FB page CHEM UPM. Dengan itu, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Dr. Wan Arnidawati bagi menyampaikan tajuk slot kita pada petang ini. Majlis dengan sukacitanya menjemput. Okay, terima kasih Yashini selaku moderator pada petang ini. Okey, saya sangat berbesar hati atas jemputan dan undangan daripada pihak CHEM. Terima kasih kepada pengarah CHEM, Dr. Mas Hariza, Cik Fauzi, Puan Iza yang telah menjayakan virtual career and entrepreneurship pada tahun ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang bersama dengan saya pada petang ini. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan pada petang ini kita akan bersama-sama berkongsilah sedikit tentang tajuknya cabaran kepada orang kurang upaya dalam dunia pekerjaan. Okay, Assalamualaikum. Okey, saya share dulu ya. Saya punya ini. Okey. Okey. Untuk petang ini, insyaAllah kita akan bersama selama 1.5 jam. Okey. Dan saya berbesar hati kalau sekiranya ada soalan, mana-mana penonton pada petang ini ada bertanya soalan, kita boleh terus mengemukakan soalan tersebut dan kita akan cuba sama-sama berkongsi lah. Okay. So, sedikitlah tentang latar belakang saya. Okay, saya sebenarnya pensyarah di Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Fakulti Ekologi Manusia, ya, UPM, dan juga sebagai penyelaras unit perkhidmatan dan sokongan UPM. Yes, sebelum ni saya telah berkhidmat selama 16 tahun sebagai pegawai penghubungan perusahaan di Jabatan Tenaga Kerja Sembilan Malaysia dan baru sahaja genap 3 tahun perkhidmatan di UPM. Okay, saya bermula pada 4 Disember dan so baru sahaja genaplah 3 tahun. Okay. Sedikitlah tentang latar belakang saya juga. Sebenarnya sebelum ni saya mengetuai unit pekerjaan, pengalakan pekerjaan kepada vulnerable groups, maksudnya OKU, wanita, warga emas, kanak-kanak, bekas penagih dadah, bekas banduan, semua yang mereka yang agak sukar untuk dapatkan pekerjaan, termasuklah OKU lah. Jadi saya rasa tajuk pada petang ni memang sangat dekatlah di hati saya. Walaupun saya merasakan yang kenapa orang bukan OKU yang nak bercerita tentang masalah OKU, ya. Tapi kadang untuk petang ni kita akan berkongsi sepanjang pengalaman saya di jabatan sebelum ni. Macam mana saya cuba untuk menguruskan penggajian pekerja OKU ni. Okay, so kita akan berkongsi sedikitlah apa cabaran yang OKU hadapi bila nak dapatkan pekerjaan, untuk kekal dalam pekerjaan, macam tu ya.
Okey, so saya bahagikan topik perkongsian saya pada hari ini. Okey, yang pertamanya sedikitlah bila kita bercerita tentang OKU ni, orang kurang upaya, sekurang-kurangnya kita fahamlah sedikit sebanyak tentang ketidakupayaan tu dan juga senario masa kini yang ada bagi orang kurang upaya. Okey, kemudian saya akan cuba sentuh sikit tentang alam pekerjaan secara general dan juga kepada orang kurang upaya. Dan yang pastinya kita akan lebih menekankan tentang cabaran. Kita nak kenal pasti apa tu cabaran dan bila kita dah faham, bila kita dah tahu apa cabaran yang kita ada, barulah kita nak boleh macam mana kita nak atasi cabaran tu, macam mana kita nak jadikan. Jadi saya mengharapkan penonton-penonton apa tu yang bersama pada petang ini adalah dalam kalangan pelajar OKU juga. Okey, pelajar OKU ataupun mahasiswa OKU, graduan OKU, jadi mereka boleh dapat mungkin dapat sedikit sebanyak mendapat manfaat lah daripada perkongsian ni untuk kenal pasti apa dan mereka akan faham apa yang sebenarnya mereka akan hadapi. Okey, secara generalnya, secara ringkas lah, ya. Saya bukan nak bercerita tentang OKU di Malaysia pada hari ni kan. Tapi secara ringkasnya kenapa kalau dulu OKU ada juga bekerja. Okey, tapi sangat sedikit. Okay, kenapa? Sebab sebelum ni kita lebih kepada memberi perkhidmatan kepada kebajikan. Okey, kita jaga kebajikan OKU. Tapi kita tidak memberikan hak kepada mereka dan salah satu hak yang mereka perlukan adalah hak untuk bekerja. Okey, jadi bermula pada tahun 2008, bukan kata sebelum ni kita tak endah pasal OKU ya. Kita ada jalankan pelbagai program, pelbagai polisi dasar berkaitan dengan OKU. Tapi yang saya nak bagi tahu yang macam mana negara kita bermula changes perubahan yang besar. Okey, bermula dengan adanya pihak apa tu United Nations, PBB dah melancarkan satu convention. Okey, satu convention dinamakan Convention of the Rights for People with Disabilities. Maksudnya convention tu kita nak memberikan hak kepada OKU tu. Jadi Malaysia sebagai salah satu negara di bawah United Nations, kita dah mula tanda tangan pada tahun 2008. Okey, bila kita dah tanda tangan, maksudnya negara Malaysia kita ni dah mula bersedia untuk memberikan hak-hak kepada orang kurang upaya. Okey, hak kepada OKU. Dan hak-hak tu banyaklah. Termasuklah hak untuk belajar, hak untuk kebebasan apa tu bersuara, semua hak untuk dapatkan accessibility dan salah satunya adalah hak untuk bekerja. Okey, dan pada tahun 2010 baru Malaysia ratifikasi. Dia berbeza. Bila tanda tangan tu kita maksudnya kita dah bersedia. Okey, kita bersetuju dengan convention tu. Tapi bila kita dah ratifikasi, kita perlu implement. Okey, apa yang dijelaskan di bawah convention tu. Jadi antara tanggungjawab rights kepada negara yang mana dah yang signatory dan ratified lah kepada convention tu, mereka perlu ada certain apa tu kind of things lah perlu patuhi dan salah satunya adalah adanya akta. Okey, satu akta yang jelas berkaitan dengan OKU. Maka di situlah bermulanya titik kepada wujudnya Akta OKU 2008 di mana untuk akta ni kita ada peruntukan bagi pendaftaran, perlindungan, rehabilitasi, pembangunan, kesejahteraan, okey, dan macam mana pengurusan dari segi penubuhan majlis kebangsaan bagi OKU, okey, dan pelbagai lagi lah. Dan juga perlu ada satu jabatan khusus yang memberi perkhidmatan kepada OKU. Sebab itulah JPOKU ni bermula penubuhan dia pada Januari 2008.
sebelum ni dia adalah bahagian di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bukan kata tak ada sebelum ni. Tapi kita nak ada satu jabatan yang khusus untuk OKU. Okey. Dan selepas daripada tersebut, okey, ya, daripada tu ada pelbagai program lah yang dijalankan, iaitu kita ada job coach, okey, di mana kita ada berikan perkhidmatan sokongan pekerjaan untuk OKU sebelum bekerja, semasa bekerja dan selepas bekerja. Itu so banyak cabaran-cabaran yang dihadapi oleh OKU dalam konteks ni lah. Okey, dan di samping tu di Malaysia juga kita ada banyak polisi, okey, dan yang berkait dengan orang kurang upaya. Okey, dan antara yang berkaitan dengan pekerjaan adalah dasar 1% kepada kerajaan, okey, kepada sektor awam, di mana sektor awam ada perkeliling yang mewajibkan semua kementerian perlu patuhi dasar 1% ni. Okey, tapi buat masa ni kita masih jauh lah. Okey, setakat ni kita punya pencapaian baru 0.24%. So masih banyak lagi yang perlu kita buat untuk kita capai sasaran ni. Okey, di samping tu kita ada pelan tindakan OKU yang saya cuba jelaskan dekat sini adalah yang berkait dengan pekerjaan lah. Okey, ada banyak pelan-pelan tindakan yang berkaitan untuk kita memperkasakan OKU, untuk kita meningkatkan penyertaan OKU dalam ekonomi. Okey. Okey, seterusnya sedikit lah tentang statistik. Okey, secara generalnya kalau kita tengok sebab OKU ni di Malaysia ni dia adalah voluntary. Bila dia nak berdaftar tahu tak. Okey, so setakat ni ada 581,265 besar. Besar tapi masih lagi tidak mencapai itu statistik di bawah WHO lah. WHO anggarkan perlu ada 10%. Okey, OKU di sesebuah negara. So kita masih lagi jauh. Mungkin dari segi definisi dari OKU itu sendiri, mungkin sesebuah negara tu dia berbeza. Disebabkan tu masih ramai yang tidak mendaftar. Okey, dan kalau kita tengok OKU yang bekerja, saya cuba gabungkan antara OKU yang dilaporkan bekerja di bawah sektor awam dan juga di sektor swasta. Okey, kita ada lebih kurang 20,000 OKU yang bekerja. Okey, yang ni yang recorded lah. Kalau yang tak recorded tu, kita tak ada data tu. Itu sebabnya bila kerajaan kita lancarkan sensus kan, macam banci. Tahun ni kita ada banci kan. Okay. Jadi disebabkan itulah kita perlukan data-data tu untuk kita cuba plan apa program-program yang sesuai kepada golongan OKU. Okey, dah sedikit lah tentang latar belakang ataupun general information tentang OKU. Jadi untuk tajuk kita pada petang ni, okey, cabaran OKU untuk bekerja. Jadi boleh kata isu OKU dan pekerjaan ni memang tak habis. Okey, dari dulu sampai sekarang memang masih lagi kita bercakap lagi tentang ni kan. So rasa macam OKU ni masih lagi susah untuk dapat kerja. Itu isu utama dia. Jadi apa cabaran dia sebenarnya? Okey, kenapa OKU ni nak bekerja? Okay, itu pertanyaan-pertanyaan ni. Sebelum tu saya mungkin ramai ada juga yang belum tahu lah apa maksud ataupun apa kategori orang kurang upaya yang kita ada di Malaysia. Okay, untuk pengetahuan semua, kita ada 7 kategori utama lah ketidakupayaan. Okay, yang pertama adalah fizikal. Okay, fizikal ni maksudnya dari segi anggota tangan, kaki, ya, yang dia mempunyai kekangan
dalam day to day activities dia. Itu kita panggil fizikal. Yang kedua adalah dari segi pendengaran. Pendengaran dekat sini sama ada dia tak dengar dan tak boleh bercakap, ataupun tidak boleh mendengar sahaja. Itu adalah dalam konteks pendengaran. Yang ketiga adalah dalam penglihatan. Dan bila kita tengok yang tadi penglihatan, pendengaran dan penglihatan, dia ada tahap-tahap dia. Tahap pendengaran dia sejauh mana mungkin kalau dia boleh gunakan alat sokongan, dia boleh, maknanya dia boleh mendengar. Ada juga yang memang total. Memang total deaf tu memang total tak dapat dengar. Dan ada juga yang dia bila digunakan alat pendengaran, dia boleh dia ada suara, dia boleh bercakap. So setiap individu OKU ni dia pelbagai tahap dia. Yang keempat adalah learning disability. Maksudnya masalah pembelajaran, dan di bawah masalah pembelajaran ni ada lagi 7 kategori. Itu yang kadang-kadang bila tu orang kurang faham apa kategori-kategori OKU ni. Antara di bawah masalah pembelajaran ni adalah autism, ADHD, apa lagi, syndrome Down. Tu yang nanti boleh mungkin boleh cari sendirilah. Dan kemudian dari segi mental health, kategori yang kelima. Kategori yang keenam adalah speech therapy. Dia mengalami kesulitan dari segi speech, dan ini pun ada tahap-tahap dia. Kadang-kadang tu orang tak perasan bila dia sengau, tapi kalau sengau biasa tu tak tak mengganggu kehidupan dia, dia mungkin tidak, tahap dia tu tidak dianggap sebagai OKU. Jadi yang ketujuh adalah multiple, pelbagai. Maksudnya kadang-kadang dia ada dua, ada yang blind dengan autism, ada yang anggota dengan autism, ataupun pelbagailah yang daripada 6 tadi, dia ada lebih daripada satu ketidakupayaan. Itu kita panggil multiple. So bila kita tengok masalah OKU dan pekerjaan ni, selalu bila saya bagi talk kepada majikan, selalu bila kita lontarkan sejauh mana dia nak dikenal OKU. Bila kita kata apa yang you nampak bila saya sebut tentang OKU. So selalunya mereka akan kata bertongkat, wheelchair, blind, individu dengan walking stick dia. Dia nampak kategori yang itu sahaja. Tapi sebenarnya banyak pelbagai ketidakupayaan, dan kita kena ingat juga mereka ni tidak upaya. Ada yang ketidakupayaan dia, tapi dia ada keupayaan dia yang tersendiri. Itu yang kita nak gunakan bila mereka nak bekerja tu. Jadi isu ni memang sentiasa dibangkitkan lah tentang OKU dan pekerjaan. Dan sehingga bila kita tengok zaman sekarang ni, bila dah ada zero reject policy kepada education kan, jadinya kita dah galakkan mereka ni untuk belajar kan, belajar, pergi sekolah, lepas tu masuk universiti semua. Tapi macam mana bila dah habis universiti ataupun habis sekolah, mereka tak ada peluang pekerjaan. Jadi ini akan menambahkan beban kepada negara, dan juga mereka pun akan dimotivated lah untuk meningkatkan diri mereka. Sebab memang ramai, saya tak nafikan ada ramai OKU yang dia rasa macam buat apa nak belajar tinggi-tinggi, nanti tak dapat juga kerja. Macam tu lah pemikiran tu kan. So bila kita sebut tentang kerja, kenapa kita kerja? Untuk petang ni sebab kita tak ada audience kan, yang boleh terus bagi feedback macam tu kan. So
kenapa kita bekerja. Kalau kita, even kita sebagai orang bukan OKU, mesti kita akan ada sebab lah kenapa kita nak bekerja. Okey, selalu orang akan sebut, okey sebab nak duit. Okey, adakah duit sahaja penyebab ataupun faktor untuk bekerja? Kan? Kenapa pula kalau kita katakan, kenapa kalau betul duit, kenapa orang yang dah kaya nak juga pergi kerja? Mesti ada sebab-sebab lain. Kan? So, sebenarnya pekerjaan ni adalah satu necessity, keperluan kepada individu. Okey, termasuk yang bukan OKU lah, bukan sekadar OKU sahaja, untuk semua. Jadi sebenarnya OKU pun, sebab tadi kita berbicara tentang hak kan, so OKU pun dia berhak untuk bekerja. So kalau saya boleh kongsikan antara faktor-faktor kenapa kita bekerja, selain daripada untuk dapatkan pendapatan, dapat duit tu, okey, sebab kita sebagai seorang manusia, kita ada keperluan-keperluan kita. Kita nak ada affiliation, kita nak ada rakan. Okey, kalau duduk dekat rumah tak ada kawan-kawan kan. So bila pergi bekerja, faktor yang beri motivasi kepada kita untuk keluar bekerja adalah kita ada kawan-kawan yang bersama di pejabat. Okey, itu adalah dari segi affiliation. Kita juga nak ada identiti diri lah kan. You dah belajar, you mampu buat kerja, jadi you nak tunjukkan kebolehan you, nak menyumbang balik, nak memberi impact kepada orang lain, okay, kepada sesuatu. Itu adalah sebenarnya faktor, salah satu faktor yang boleh kita katakan kenapa kita nak bekerja. Okey, ada lagi perhargaan. Okey, kalau saya boleh tanya Yashini dekat sini, kenapa kalau Yashini nanti nak bekerja Yashini? Boleh Yashini jawab? Selain daripada duit, kenapa you rasa you nak bekerja? So untuk diri sendiri, walaupun kita dapat allowance daripada kerajaan untuk OKU, kita kena kerja untuk diri sendiri juga. Yang dapat allowance sendiri kan. Kita nak tunjukkan kepada orang lain yang kita boleh buat. Okey, balik pada OKU tadi. Okey, kalau OKU ni dia ada allowance, betul ya? Syini cakap dia ada allowance, dan untuk di Malaysia, untuk di negara kita, yang menariknya allowance pekerja OKU adalah lebih daripada allowance kalau sekiranya dia tak dapat bekerja. Okay. Kalau dia tak dapat bekerja, dia dapat 300. Itu kalau dia bekerja dengan syarat tertentu, gaji dia tidak lebih daripada 1,200 setiap bulan, okay, dia layak untuk mendapat allowance pekerja cacat, dia panggil EPC lah. Tapi sekarang sebab kita tak nak guna dah cacat tu kan, jadi kita katakan allowance pekerja OKU. Okay, dan telah dinaikkan kepada 400. Okay, jadinya on top of 1,200 tadi, dia akan dapat bukan 1,200 lah, sebab dia kurang daripada 1,200 kan, dia akan dapat lagi RM400. Okay. So sebenarnya ini adalah sebagai satu galakan, okay, untuk kita, untuk OKU tu bekerja, daripada kalau dia tak bekerja dia hanya dapat 300 je. Okay, dan dia tak ada gaji-gaji lain lah. Okay. Jadi ini sebagai satu galakan lah kepada golongan OKU. Dan kalau kita tengok kenapa juga apa tu isu OKU ni dan susah sangat nak dapat kerja. Okay. Memang selalu dikaitkan lah faktor majikan. Okay, majikan tak nak bagi bekerja, lepas tu OKU pun tak bagi syarat, tak cukup syarat dia.
Ini adalah antara orang kata apa, kat cakap lah. Okay, so untuk hari ni saya nak bincangkan lah dan share sepanjang yang saya ada pengalaman bersama dengan OKU dari segi mendapatkan pekerjaan untuk mereka, lepas tu apa masalah dalam pekerjaan mereka. Okey, saya boleh rangkumkan kepada 5 perkara ni. Okey, yang pertamanya diri OKU tu sendiri. Ialah sebab apa-apa pun bila kita buat sesuatu memang berbalik pada diri kita sendiri kan. Jadi OKU tu sendiri. Apa cabaran dia adalah dari segi persediaan diri dia sendiri. Adakah dia dah ready nak bekerja? Ini yang selalu dikatakan OKU ni kurang bersedia dari segi soft skill. Memang banyak kajian yang mengatakan OKU ni kurang dari segi skill kemahiran soft skill. Jadi dekat sini kita boleh nampak lah sejauh mana OKU tu persiapkan diri dia untuk dia bekerja nanti. Okay, jadi sebenarnya dari satu segi kita nampak OKU tu dari segi akses kepada latihan, akses kepada peluang untuk dapat latihan, itu agak sukar. Itu yang menyebabkan OKU tu sangat mencabar bagi dia untuk dapatkan pekerjaan sebab dia agak kurang dari segi tu. Tapi saya tak nafikan ramai je OKU yang dia cuba nak mengambil semua peluang tu. Maksudnya dia berjaya nak siapkan diri dia dengan soft skills ni. Banyak keluhan-keluhan daripada majikan yang mengatakan OKU kurang bersedia. Jadi apa yang kita sebagai OKU ni nak kena buktikan lah yang kita ni ready, kita berani. Berani dan resilient ni maksudnya kalau ada apa-apa masalah dalam pekerjaan tu, you jangan cepat putus asa. Itulah antara cabaran yang utama. Jadi bila contoh bila OKU tu nak momen pekerjaan, memang dia kena yakin yang dia boleh dan mampu untuk buat kerja tu. Kalau dia pun sendiri tak mampu, macam mana dia nak meyakinkan majikan? Itu yang memerlukan dia kepada persediaan diri yang sangat mantap. Dan dia berani. Jadi pada cabaran yang awal adalah untuk dapatkan pekerjaan. So dia kena tahu kerja mana, apa yang dia boleh buat. Dia sendiri kena kenal diri dia. Dan juga dari segi advokasi diri dia, dia kena advocate diri dia sendiri lah. Mungkin dari segi untuk meluahkan bila dia dah masa interview tu macam mana dia portraykan diri dia. Sebenarnya bila kita berbincang tentang pekerjaan, dia sedikit sebanyak sama je. Pengalaman antara OKU dan bukan OKU. Tapi yang beza sikit adalah sebab keupayaan OKU tu. Bukan kita kata OKU tu tak upaya, tapi dia dah boleh jalankan tugas tu dengan cara yang tersendiri. So dia kena yakinkan majikan tu yang dia dah bersedia untuk menjalankan tugas tu. Jadi bila dah temu duga tu, bila dia mampu menyuarakan hasrat hati dia dan menunjukkan kebolehan dia, memang bagi majikan tak ada masalah pun. Dan sebenarnya kalau ikutkan pengalaman saya, majikan sebenarnya dia sangat suka kepada pekerja OKU bila dia dah dapat OKU yang sangat committed. Sebab secara generalnya memang OKU sangat committed dengan kerja. Dan melalui kajian-kajian yang dijalankan, antara sebab kenapa OKU sangat committed adalah kerana dia sukar untuk dapat peluang. Jadi kalau dia dah dapat peluang tu, of course lah dia akan pegang kan untuk OKU itu sendiri. Cuma satu lagi yang mencabar bagi OKU adalah dari segi career development. Yang ni yang saya banyak jumpa OKU yang berkongsi
yang mereka dah dapat kerja, tapi nak naik pangkat tu memang susah. Dan mereka kena bersaing dengan bukan OKU, pekerja bukan OKU yang lain. Jadi itu yang mereka rasakan mereka kurang berpeluang untuk dapatkan pangkat-pangkat tu. Tapi saya selalu menasihati mereka lah. Sorry. Saya selalu bagi tahu, cakap you kena portray yourself, tunjukkan yang you mampu buat. Okay, jangan selalu katakan yang you OKU jadi ada kekangan. Okay, you perlu tunjukkan dalam cara you yang tersendiri. Okay, so OKU tu sendiri dia kena kuat. Kalau dia betul nak kerja, dia kena kuat. Okay, itu adalah cabaran yang utama. Ialah kita pun apa-apa sekalipun memang cabaran utama kita punya inner self kan. Kita punya diri sendiri. Dalam apa jua kita letakkan aim kita, cabaran utama kita adalah diri kita sendiri. Internal, bukan yang external lagi. Yang internal tu. So kalau kita dapat pecahkan yang internal ni, insyaAllah you akan dapat hadapi cabaran tu. Okay. So macam mana kita nak tangani bila kita dah tahu dah, okay, cabaran utama kita adalah diri kita sendiri. So bagi OKU, mereka kena tingkatkan ilmu, tingkatkan kemahiran, ambil peluang apa-apa sahaja latihan yang ada, khusus-khusus kan, sertai. Sekarang di setiap LPTA dah alhamdulillah dah tertumpukan perkhidmatan dan sokongan OKU setiap universiti. Jadi kita cuba nak inklusifkan OKU tu sebab yang kita faham dan maklumlah bahawa sebelum ni mungkin banyak CAM sendiri memang banyak sangat aktiviti-aktiviti yang dijalankan, tapi sejauh mana penyertaan tu boleh sejauh mana aktiviti tu boleh disertai oleh pelajar-pelajar OKU dalam dia nak meningkatkan dia punya kemahiran diri, keupayaan diri, soft skills dia. Jadi mungkin kita sebagai pembuat aktiviti lah, jadi kita perlu sensitif jugalah macam mana kita nak includekan pelajar OKU ni untuk sama-sama join kita punya aktiviti lah. Sebagai contoh lah, kalau ada pelajar OKU yang masalah pendengaran, bila kita buat sesuatu program, sebab kita tak sediakan jurubahasa isyarat, jadi informasi itu tak jelas kepada mereka. Jadi mereka kurang dapatlah soft skills tu kan. Sama juga dengan mereka yang OKU penglihatan. Okay. Kalau penglihatan tu macam mana kita nak bantu dia. Itu yang dari segi macam mana kita nak bertindak kepada OKU. Dan OKU sendiri dia kena suarakan. Okay, you have to voice out lah. Yang you punya kekangan, you punya, sebab kadang-kadang orang buka OKU ni dia bukannya tak nak bagi orang OKU ni join, tapi sebab dia tak tahu apa keperluan OKU itu sendiri. Jadi OKU kena tahu cabaran untuk dapatkan pekerjaan dia dah tahu dah. Dia kena siapkan diri dia. So macam mana nak siapkan diri dia? Dia kena join dengan program lagi nilai dalam diri mereka. Okay, itu adalah yang pertama. Okay, yang kedua adalah dari segi keluarga. Okay, lepas daripada OKU, daripada lapisan yang kedua adalah keluarga yang terdekat lah. Okay, keluarga, adik-beradik, kan, atuk nenek. Okay, sebenarnya apa yang saya nampak lah dari pengalaman saya, seseorang OKU tu dia boleh bangkit dengan bagus dengan sokongan yang mantap daripada keluarga. Okay, sebenarnya di sebalik kejayaan itu their family. Okay, sebab mereka yang penyokong, okay, yang percaya dan yakin dengan keberhasilan OKU itu.
anak mereka, adik-beradik mereka. Yang menjadi cabaran untuk OKU bekerja ni bila keluarga kurang menyokong dan kurang yakin. Okay, mereka rasa bukan sahaja kurang yakin dengan anak mereka tu, bukan sekadar kurang yakin dan percaya kepada OKU tu. Tapi mereka rasa sangsi dengan macam mana penerimaan masyarakat luar, macam mana majikan nanti akan layan anak dia. Okay. Jadi sebenarnya bila saya letakkan dekat sini mengurus mesti mendidik lah. Sebab sebenarnya fungsi keluarga tu dia bukan sahaja mengurus OKU tu. Dari segi makan minum, dari segi kebajikan dia, tapi macam mana dia nak mendidik OKU tu menjadi satu individu yang boleh berdikari. So hanya melalui sokongan, yakin, percaya kan, kita bagi kepercayaan tu sepenuh kepercayaan dan kita tahu OKU tu memang boleh. Itu adalah prinsip utamanya lah. Ni kalau saya boleh cerita lah dekat sini semasa pengalaman saya dulu, kami selalu berhubung dengan majikan-majikan ya. Macam mana nak minta majikan bagi peluang kepada OKU ni untuk bekerja, dan ada beberapa majikan yang dah bersedia untuk ambil pekerja OKU, tapi bila dia dah ready, family pula yang tak macam masih sangsi dia, macam especially kalau kena berpindah lah daripada Johor nak ke Terengganu kan, nak mobilize daripada rumah, nak berjauhan daripada anak OKU tu. Dia rasa macam tak harap lah, risau dengan keadaan, boleh ke anak dia berdikari sendiri, boleh ke macam tu. So kalau you masih lagi nak suruh orang panggil apa, overprotective lah kan, dia macam nak protect je anak dia, okay, tapi dia tak bagi peluang anak dia untuk keluar daripada kepopong yang dia dah develop tu, untuk anak tu cuba untuk memajukan diri dia. Itu yang perlu sebenarnya, dan ini merupakan antara cabaran yang utama untuk OKU. Dan ramai juga yang OKU yang dia nak bekerja tapi family tak bagi. Okay. Ada juga ni persepsi lah, persepsi yang mengatakan yang you dah ada anak, contoh bila anak OKU yang masalah pembelajaran, yang demam, yang Down syndrome kan, bila dia nak bekerja dan bila tu kita bantu dia untuk dapatkan pekerjaan, tapi family rasa macam nanti kan kita punya budaya kan fikir apa yang orang lain kata. Jadi kita akan ramai juga family yang rasa macam lahai anak macam tu pun nak suruh kerja, macam tu lah. Dia tak tahu pun nak urus duit dia, mesti mak ayah dia yang ambil duit gaji anak dia. Macam tu lah kata-kata yang family ni takut orang masyarakat akan berpandangan macam tu. Itu adalah antara cabaran bagi OKU itu sendiri. Jadi sudahnya mereka susahlah nak keluar untuk bekerja. Dan even kalau dah kerja macam mana keluarga tu dari segi nak memberi sokongan tu. Okey, cabaran dia kalau tak bagi sokongan. Jadi kita dah tahu dah kita perlukan sokongan keluarga. Okey, untuk OKU mereka perlukan sokongan keluarga. So dan sokongan dari segi mana? Katakan kemudahan transport, nak pergi ambil hantar, ambil anak bekerja kalau betul dia takut risaukan keselamatan kan. Dari segi belanja duit macam mana, sebab nak urus diri, kadang-kadang nak urus kewangan pun OKU ni agak mencabar sebab mereka tak tahu pun pernah masa saya buat PhD dulu, PhD saya dalam pekerjaan sokongan pekerjaan kepada orang masalah pembelajaran, OKU masalah pembelajaran,
Jadi bila saya jalankan temu duga, FGD dengan mereka ni, mereka sebenarnya tak tahu pun berapa gaji mereka semua, tapi family yang menyokong untuk mereka berdikari dan dapatkan pekerjaan. Dan mereka percaya yang sebab duit gaji tu semua parents pegang. Okay, tapi mereka meletakkan sepenuh kepercayaan bahawa family simpan untuk masa depan mereka. Sebab itu yang bagi tahu dekat OKU tu kan, bila tu parents akan cakap lah, okay ni duit ni disimpan. Okay, itu adalah sokongan-sokongan yang diperlukan daripada keluarga. So kalau uh, tak dapat sokongan ni, mencabarlah untuk OKU tu bekerja. Okay, memang keluarga juga ada yang macam nak naik bas, perlukan latihan macam mana kan nak pergi naik bas tu, uh, ataupun nak naik grab lah sekarang kan, cab, taxi, macam mana nak uruskan. So keluarga memang, sokongan daripada keluarga memang sangat penting. Dan kalau kita tak dapat tu, memang ia merupakan satu cabaran dan halangan lah kepada UKU. Okay. Yang sini kalau ada soalan boleh interrupt je ya. Okay. Okay, yang ketiga. Okay. Doktor, kita ada soalan. Okay. Yang pertama, benarkah peluang pekerjaan di sektor kerajaan akan diberi keutamaan kepada para graduan mahasiswa OKU? Okey, berbalik pada yang untuk sektor awam ya. Okey, untuk sektor awam ni memang macam saya cakap tadi, kita dah ada dasar 1%. Okey, untuk sektor awam yang diberi khusus kepada laluan khas lah kepada OKU. Jadi untuk yang especially yang graduate pun memang ada laluan khas tersebut. Masuk khas dekat sini, bila dia apply kepada satu-satu pekerjaan, okay, dia dah tick dia sebagai OKU, jadi dia punya kriteria tu agak rendah lah. Okay, tahu kan kalau nak kerja government sekarang memang paling kurang kena 3.5 lah pointernya, baru nak dapat tu. Memanglah kadang-kadang 3 pointer pun dia dah panggil, tapi sebagai majikan kita berhak untuk choose yang lagi better lah kan. So cuma laluan tu dah ada. Okay. Satu yang kena faham untuk sektor awam ni, dia bukan sentiasa ada kekosongan. Okay, penjawatan tu bila ada masa-masa tertentu je yang ada kekosongan. Dan untuk yang OKU, bila dia mohon tu, laluan khas dah ada. Jadi macam mana you portray yourself untuk masa temu duga tu adalah sangat penting. Itu yang persediaan diri tadi. Okey. Ada juga yang OKU yang agak emosi. Okey, bila masa temu duga tu, kadang-kadang yang penemu duga tu dia saja nak tanya soalan yang macam agak mencabarlah kepada OKU tu. Contoh dia sebenarnya kadang-kadang ada juga yang penemu duga tak faham, bertanyakan soalan yang salah. Okey, contoh kalau yang kursi roda ke, dia kata nanti kalau tingkat office kita bertangga je tak ada lift, macam mana you nak naik? So sebenarnya OKU perlu ada skill untuk menjawab soalan-soalan yang tricky macam tu. Okey, dan ada beberapa kes dulu saya pernah selalu dapat komplain lah daripada OKU sendiri bila dia dapat soalan-soalan yang macam kenapa kalau you dah bertongkat ni, macam mana you nak berlari? You boleh ke buat kerja macam tu lah. You boleh ke buat kerja macam orang bukan OKU? Jadi sebenarnya persediaan diri OKU tu, macam mana you nak portray yang you boleh buat? Berbanding dengan kalau you emosi kan, emotional sangat masa interview tu. Dan kadang memang ada beberapa kes
yang dia terus bangun hantar meja, dia kata macam ni ke you temuduga seorang OKU. Okay, itu adalah dari segi, itu sebenarnya skills juga kan, skills semasa temuduga, macam mana you keep calm. Okay, bila ada soalan-soalan yang macam tu, you nak menjawab, you boleh di situ yang you boleh tunjukkan kebolehan diri you, keupayaan you. Okay, sebenarnya menjawab soalan tu memang ada laluan khas, tapi bergantung kepada kekosongan jawatan dan macam mana you buktikan diri you masa temuduga. Bukan kata bila kita dah ada laluan khas, ada dasar 1% OKU, okay, untuk pekerja OKU ada 1%, jadinya you rasa macam you berhak dapat. Okay, hak tu dah, peluang tu dah ada, tapi hak tu dia masih ada peluang untuk memilih. Nak memberi hak kepada yang sepatutnya. Okay. Ya, saya harap dapat itulah, dan mungkin ada yang kurang faham tentang dasar 1% tu. Dasar 1% tu bermaksud katakan dekat satu-satu kementerian dia ada 500 orang, 500 orang pekerja. So 1% maknanya dia perlu ada 5 orang. 1% kalau 500 satu lah kan, 5 lah. So macam tu lah kita tengok dalam satu-satu kementerian tu. Jadi macam saya kata tadi, masih lagi di tahap yang tidak memuaskan lah, masih 0.24%. Jadi peluang tu OKU kena grab. Sebenarnya OKU perlu siapkan diri, tunjukkan yang mereka boleh sebab laluan tu dah ada. Okay. Kalau mereka tak mampu nak tunjukkan diri, orang akan ambil lah orang yang menonjol, yang bukan OKU. Kan? Sebab itu kalau kerajaan lah, sama juga kalau yang sektor swasta. Sebab majikan, kenapa mereka ambil pekerja? Untuk menjalankan tugas. Kan? Kalau you bukan sekadar you hanya OKU, tapi you tak boleh buat kerja, jadi what's the point lah dia hire you. Macam tu. Okay, ada lagi soalan yang Syini? Ya, Doktor. Soalan kedua, apakah beza antara OKU yang berdaftar dan yang tidak berdaftar? Apakah beza ya? Okay. Bagi OKU yang berdaftar, dia boleh dapat keistimewaan yang disediakan. Okay, terdapat banyak sangat keistimewaan yang contoh dia macam tadilah, kalau dia dia dapat allowance pekerja OKU tu kan. Kalau yang tak berdaftar, dia tak dapat lah. Tu je beza dia. Sama je kalau kita katakan dua-dua blind. Okay. Dua-dua masalah penglihatan. Tapi seorang berdaftar, seorang tak berdaftar. Sebab dia voluntary. Dia bergantung lah kalau you tak nak berdaftar, you tak nak. Ada juga OKU yang dia rasa macam dia tak nak di-label sebagai OKU. Okay, so dia tak nak ada kad OKU. Tapi ada benefits yang dia tak dapat lah. Contoh bas. Okay, itu je beza dia. Tak ada perbezaan dari segi kalau laluan khas tadi, kalau dia tidak berdaftar, sebab bila kita isi orang tu kena sertakan nombor kad OKU. Okay, so orang dah tahu dah, okay ni OKU. Jadi bila you dah disclose yang you ni seorang OKU, you akan dapat menikmati yang keistimewaan laluan khas tu, dan bila sesi temuduga, kita akan ukur atas you je lah. Bukannya kita akan atas you sebagai OKU, bukan sebagai orang bukan OKU. Di situ cuma tetap you kena tunjukkan apa yang you ada. Okey, soalan lain? Ada lagi ke? Soalan seterusnya, adakah golongan OKU mendapat kelebihan ataupun faedah yang lain ketika bekerja di syarikat tersebut? Untuk OKU tu sendiri ya. Untuk OKU tu
yang faedah yang dia dapat adalah dari segi potongan cukai. Okey, kalau dia sebagai orang upaya, dia akan dapat berapa ribu ya, 8,000 ke macam tu lah. Berbanding dengan, bukan, saya lupa lah pula pasal cukai ni, tapi dia akan dapat pelepasan cukai yang lebih berbanding dengan orang bukan OKU. Tapi untuk majikan, sebab kita nak galakkan majikan ambil pekerja OKU ni, majikan swasta lah. Kalau majikan, kalau mereka menggaji OKU, mereka boleh dapat double tax deduction untuk majikan. Okay, tapi untuk pekerja tu dia tak ada dapat apa-apa lah. Melainkan potongan. Dia tak akan dapat tu. Cuma kalau dia bergaji di bawah 1,200, dia akan dapat allowance pekerja OKU tu. Sebenarnya banyak cakap-cakap yang mengatakan 1,200 had untuk mendapatkan allowance pekerja OKU tu perlu perlu diteliti semula lah. Sebab kalau kita tengokkan 1,200 tu adalah gaji agak minimum. Jadi ramai yang nanti bila bekerja untuk OKU, sebab kita nak bagi hak kan, jadi OKU pun takkanlah dia nak target gaji dia bawah 1,200 untuk melayakkan dia dapat 400 tu. Okay. Tapi kalau boleh dia nak kerja lagi banyak gaji kan. Jadi mungkin kerajaan perlu teliti balik apa yang tahap ni cut off point untuk gaji tu. Okay, sama ada nak naik tingkatkan kepada 2,000 ke 2,000 ke bawah layak kepada allowance pekerja OKU. Itu kita banyak benda yang perlu diperhalusi lah. Okay, macam ni. Terima kasih Dr. Teacher. Okay. Sebenarnya untuk government, okay, kalau saya boleh ceritakan dekat sini, untuk government sector, setakat ni kita ada apa tadi, lebih kurang 4,000 lebih kan pekerja OKU yang bekerja, dan ada 2 orang, kalau ikutkan data daripada JPA, okay, daripada JPA ada 2 orang pekerja OKU yang dia punya peringkat adalah di pengurusan tertinggi. Pengurusan tertinggi ni maksudnya dia level pangkat dia lebih tinggi lah. Dia peringkat tertinggi. Jadinya mereka ni ada peluang maksudnya dekat sini untuk pekerja OKU. Bukan sekadar sebab orang selalu kaitkan bila OKU dia akan kerja tingkat bawahan. Tapi ada career development kepada OKU itu sendiri. Dan kalau kita tengok juga untuk pengurusan profesional, ramai yang graduate OKU dapat kerja dengan government. Dan kalau kita tengok yang ni ada dalam 1,000 lebih. 1,000 lebih di peringkat pengurusan profesional. Maksudnya ada graduate lah, graduate masuk government. Itu banyak sebenarnya peluang yang ada. Kenapa OKU ni belum ramai lagi? Sebab sebelum ni dasar pendidikan kita dan peluang pendidikan kepada OKU ni agak kurang. Mungkin saya percaya dalam tempoh 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, bilangan pekerja OKU yang bekerja sama ada di swasta ataupun di sektor awam ni memang akan bertambah sebab dah ramai OKU yang keluar graduates daripada IPT. Okay, dan juga swasta. Banyaklah peluang-peluang pendidikan yang diberikan kepada OKU. Kalau dulu banyak halangan kan, banyak kekangan OKU ni nak pergi pun tak ada sokongan. So sekarang dah nampak perkara tu dah mula bertambah. Mungkin bilangan pelajar OKU dan even di UPM pun kita dah ada 53 pelajar OKU. So memang agak ramai lah. Jadi kalau mereka ni dah
habis belajar nanti, okay, I believe that within 5 to 10 years in future akan lebih ramai yang boleh dapat pekerjaan dan statistik pekerjaan dalam kalangan OKU itu akan meningkat. Okay, sebab OKU pun dah ready. Readiness tu dah ada, persediaan tu. Kalau dulu sebab kurang ready, tu yang mereka agak ketinggalan dari segi peluang mendapat peluang pekerjaan. Okay. Cuma kalau bila saya tengok kepada data statistik pekerja OKU di sektor awam tu, kita belum lagi buat profiling, tengok betul-betul apakah kelulusan mereka, adakah graduan, peringkat graduan ataupun diploma ataupun sijil, lepas SPM, lepas STPM, itu untuk kita tahu situasi sebenar. Okey, dan juga kita boleh buatkan projection berapa ramai mahasiswa OKU yang akan grad pada tahun ni dan 5 tahun akan datang, mungkin mereka akan menceburi dunia pekerjaan. So ini yang penting, data-data ni. Nanti sekarang insyaAllah Alhamdulillah kita dah ada unit perkhidmatan sokongan OKU dan perkara-perkara ni kita akan boleh buat projection. Okay. Dan berbalik pada cabaran. Tadi kita dah kupas tentang OKU dan juga keluarga. Cabaran yang ketiga adalah dari segi kerja tu sendiri. Okay. Bila kita sebut kerja, jenis tugasan tu. Jenis pekerjaan tu. Adakah bersesuaian dengan keupayaan yang ada pada diri OKU tu. Okay. Tapi berbalik kepada bukan sekadar untuk OKU, untuk yang bukan OKU pun sama kan. Kita nak letakkan beri tugas yang sesuai dengan seseorang individu. Okay, untuk yang meresource kita percaya kepada putting the right people at the right place. Okay, meletakkan seseorang itu dekat tempat yang sepatutnya. So sama juga dengan OKU. Kalau kita dah tahu dia dia blind, dia tak nampak, lepas tu kita bagi tugasan yang tidak bersesuaian dengan ketidakupayaan dia, makanya hasilnya tak dapat lah. Tapi katakan kita dah tahu, okay, dia walaupun dia blind tapi contoh ada pernah orang tanya bila saya pergi jumpa majikan, bila bercerita tentang OKU penglihatan ni, dia kata, so macam mana dia orang buat kerja? Sebenarnya dia ada alat-alat sokongan. Jadi bagi kita yang bukan OKU ni, kita akan rasa macam susahnya mereka nak buat kerja. Tapi bagi mereka yang sebab adanya alat-alat sokongan tu, mereka tak ada halangan untuk buat sesuatu pekerjaan tu. Malahan kadang-kadang mereka lebih produktif dan lebih cemerlang, lebih perform berbanding dengan pekerja bukan OKU. Jadi yang penting kesesuaian yang bersabar, okay, jenis tugasan tu dan juga imbuhan. Imbuhan dekat sini ada yang gaji, ada yang cabaran dia adalah dari segi gaji ni. Bila OKU dia tawarkan gaji yang sedikit, dia berkurang. Dalam fikiran majikan sebab dia kata, boleh ke buat kerja ni? Boleh ke buat kerja sama dengan orang yang bukan OKU? Okay. Itu yang penting bila kita dah tahu dah, okay, cabaran untuk OKU ni adalah dalam sesuatu pekerjaan tu sama ada dia boleh buat ke tak. Okay, itu sebabnya sangat penting untuk kita buat profil kepada OKU. Okay, ini yang bagi yang menjalankan tugas dari segi HR, okay, dari segi memberi sokongan perkhidmatan pekerjaan. Jadi kita kena profilkan OKU tu apa yang dia boleh buat. Janganlah kita selalu dikaitkan dengan look at the ability, not at the disability. Jangan kita nampak yang
mereka ni pakai tongkat. Jadi rasa macam susah nak buat kerja. Walaupun dia orang bertongkat, dia orang boleh naik tangga macam biasa. Tapi uh, selalu orang nampak yang ketidakupayaan tu. Orang tak nampak yang orang macam kurang percaya tentang sama ada dia boleh buat kerja ke tak. Jadi untuk OKU, berbalik pada OKU itu sendiri, bila berkait dengan tugasan, dia kena faham sama ada tugasan tu dia boleh buat ke tak. Dan dia kena tahulah kalau dia tak jelas yang tugasan tu dia tak boleh jalankan dengan sepenuhnya, dia kena maklumkan, dia kena voice out. Okey, dan untuk peringkat organisasi pula, bila buat kerja tu, kesesuaian tu. Saya ambil contoh dekat sini untuk yang masalah pembelajaran ni. Kalau untuk masalah pembelajaran, dia kebiasaan mereka ni, dia ada tahap-tahap dia juga. Ada yang very mild, dia memang tak ada masalah. Tapi yang kita perlu bagi bantuan ni, bagi mereka ni kalau buat banyak sangat bidang tugas, dia akan penuh. Okay, jadi dia lebih kepada kerja-kerja yang berulang. Okay, repetitive kind of job lah. Okay, kalau dia kita sentuh tentang retail, katakan dekat perujitan dekat supermarket semua tu, dia boleh jalankan, okay, kerja dia adalah letakkan botol kicap, botol sos chili, tomato. Yang tu dia dah nak kena mahir dan kena beri latihan. Dan dia boleh buat dengan bagus selepas dia beri latihan tu. Bukan kata bila nak masuk kerja tu, dia dah kena pandai kan. Kita pun bila kita mula kerja atau mulakan apa-apa, bermula dengan tak pandai. Tapi dengan adanya latihan, okay, dan kita cubakan accommodate lah dengan reasonable. Accommodate kan keupayaan dia tu. Oh, dia boleh faham. Okay, kalau nak letak botol kicap tu, kena facing. Tu yang ada cara-cara sokongan. Ini adalah antara tugas-tugas dan tanggungjawab job coach lah. Tadi saya ada sebut pasal job coach kan, sokongan pekerjaan. So, sebab kenapa kita ada job coach tu? Sebab kita faham tentang cabaran untuk bekerja. So, bila dia dah nak kerja, dalam pekerjaan tu macam mana dia dia nak buat apa tu, jalankan tugas tu adalah sangat penting. Okey. Yang keempat adalah dari segi masyarakat. Bila kita sebut tentang masyarakat adalah orang sekeliling lah. Okay, sama dengan kan sekerja, majikan, okay, orang luar, okay, masyarakat sekeliling. Okay, saya tak nafikan memang antara cabaran yang utama kepada OKU adalah persepsi negatif daripada masyarakat ni. Okay. Mereka masih rasa macam kurang diterima. Okay, masyarakat ni masih meletakkan apa tu kalau kita kata OKU lah kan. Dia akan nampak individu tu sebagai OKU. Okay, bukan sebagai Ahmad, bukan sebagai Ali. Macam tu. Tapi dia nampak tu adalah OKU. Jadi bila dia dah letakkan OKU tu di depan, itu ada isu bila dari segi terms lah kan, terminologi. Bila kalau dalam English dia ada kita sebut persons with disabilities ataupun people with disabilities dengan disabled people. Okay. Memang ada segolongan yang memang menolak sepenuhnya terminologi disabled people. Sebab kenapa? Sebab disabled tu dilabelkan dulu. Okay. Sebelum kita nak introduce orang tu. Okay. Jadi ada segolongan yang memang fight lah untuk diletakkan terminologi tu sebagai people with disabilities. So people, so kita pandangan kita adalah kepada individu tu, bukannya kepada tongkat dia, bukannya kepada hearing punya impairment dia. Macam tu. So sebenarnya persepsi negatif ni yang
sangat mencabar kepada OKU. Bagi majikan contoh, majikan mulalah bila kita kata nak ambil pekerja OKU, okay, apa tu boleh tak ditawarkan peluang pekerjaan kepada OKU. Jadi dia kata uh, apa tu dia akan kata boleh ke OKU ni bekerja. Jadi sebenarnya masyarakat masih lagi kurang faham, masih lagi kurang kesedaran. Tapi saya tak nafikan, bila saya dalam bidang pekerjaan dan OKU ni dah hampir dalam 15 tahun. Jadi saya boleh nampak the development dalam kalangan majikan, dah banyak peluang pekerjaan, dah banyak tu, tapi masih lagi perlu diberi kesedaran dan diberi kefahaman. Jadi itu adalah sebab kita dah faham dah. Cabaran dia adalah dari segi persepsi, dari segi penerimaan. Jadi macam mana kita nak ubah persepsi negatif itu kepada positif. Jadi yang pertama adalah memberi kefahaman kepada masyarakat majikan, masyarakat luar. Jadi sebab ada juga kadang-kadang masyarakat masih berfikiran yang okeynya tak payah bekerja. Maksudnya kenapa dia okeynya pun nak kerja ke? Macam itulah. Mungkin bila saya jalankan kajian berkaitan dengan pekerjaan dan okeynya ni, masih ramai lagi apa tu, contohlah kalau yang dekat peruncitan contoh pernah tengok tak okeynya yang bekerja di Giant, di Ion, di Myline kan. Jadi ada setengah pekerja okeynya tu yang menyuarakan yang dia pernah deal dengan orang yang tanya, kenapa you nak kerja sini? Lepas tu dan ada juga yang bila dia macam tak puas hati bila nampak ada OKU yang bekerja. Jadi dia kata boleh nak cakap dengan manager. Nak cakap dengan manager, dia marah manager. Jadi dia tu tak ada orang lain ke dia nak ambil. Selain daripada OKU ni. OKU duduk rumah sudahlah. Tu macam persepsi negatif lah. Ada juga yang macam persepsi tu positif. Macam seolah-olah dia kata, kenapa you nak suruh dia buat kerja juga? Dia kan OKU, macam tu. Itu adalah simpati kan. Tapi sebenarnya bagus tak simpati tu? Kalau simpati kita tu dapat memberi sesuatu kepada OKU tu tak apalah. Kalau sekadar simpati, you just simpati dan apa tu rasa macam okey, tak payah bagi dia kerja sebab kesian dia OKU. Tapi macam mana dia nak meneruskan kehidupan dia kalau dia tak bagi peluang kan. So ini yang kita dah tahu dah, cabaran dia adalah dari segi persepsi negatif. So macam mana kita nak tu adalah dengan memberi kefahaman. So banyak, alhamdulillah sekarang ni saya tengok banyak sangat program-program dengan pandemik ni lagi lah. Macam-macam program online. Yelah yang bagus online ni kalau kita tak dapat dengar pada masa tersebut, selepas tu pun kita masih boleh tengok kan. Jadi semua tu adalah dengan hasrat untuk memberi kefahaman dan kesedaran tentang OKU kepada masyarakat. Okay, alhamdulillah di UPM pun unit perkhidmatan sempurna OKU masih lagi berlangsung kita dah lancarkan bulan kesedaran untuk campus inklusif OKU di UPM bermula 16 hingga 22 16 November hingga 22 Disember. Jadi pelbagai program lah untuk kita sebenarnya memberi kefahaman dan kesedaran. Bukan, tapi untuk target tahun ni adalah lebih kepada dalam warga UPM lah. Okay, dari dalam konteks staff, pelajar-pelajar, bukan OKU lain. Okay, dalam konteks pensyarah, semua sebab kita dah nak inklusifkan OKU tu dalam kampus. So, kita kena belajarlah untuk memahami, menerima OKU tu dan macam mana bentuk yang keperluan yang diperlukan kita boleh penuhi. Itu adalah dari segi masyarakat. Okay, dan yang kelima adalah ini yang besar lah. Okay, dari segi polisi dan dasar. Okay, memang cabaran dia adalah dari segi accessibility dan infrastruktur. Okay, okeynya nak keluar bekerja tapi dari segi infrastrukturnya bila OKU wheelchair
nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, macam mana bus stop dia, boleh tak wheelchair tu nak lalu. Lepas tu kalau dia nak naik bas, macam mana dia nak naik dari bus stop kepada bas. Itu yang kita nampak cabaran dia. Okay. Itu yang dia akan berkait sebenarnya antara setiap cabaran ni antara satu sama lain lah. Jadi keluarga kalau dah nampak tu, mereka akan cuba memudahkan accessibility tu dengan menghantar anak mereka ke tempat kerja. Okay. Dan adanya insentif. Kita belum ada lagi lah insentif, kemudahan, apa tu, pengangkutan. Itu adalah kepada pihak majikan. Jadi selalu saya bila berbincang dengan majikan swasta, sebab dulu saya kerja di Jabatan Tenaga Kerja, kami deal banyak dengan majikan swasta. Okay, sebab kita tak boleh untuk pengetahuan lah mana-mana belajar dan bakal graduan tu kan. Bila untuk bekerja dengan sektor awam, kita perlu melalui SPA sebagai perkhidmatan awam. Dan bila dah kerja, kebajikan perkhidmatan awam ni adalah di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey, tapi untuk swasta, dia di bawah majikan tapi di bawah pemantauan Jabatan Tenaga Kerja. Macam tu. So, untuk saya, tanggungjawab saya dulu adalah untuk mereka yang bekerja di sektor swasta. Tanggungjawab saya juga untuk memberi kefahaman kepada majikan di luar sana, majikan swasta, bahawa kita ada pool of resources. Okay, kita ada OKU yang berpotensi untuk mereka gunakan keupayaan dia tu dalam industri mereka. Jadi saya tak nafikan bila kita dengan masyarakat tadi bila dengan majikan ni, mereka sebenarnya kurang bersedia. Okay, sebab bila kita tak tahu dan bila kita tak tahu, kita tak faham, tak sedar pun, jadi mereka pun takut lah. Nanti kan orang kata mengenai pula kan OKU. Jadi mereka rasa macam takut nak ambil pekerja OKU. Jadi dengan kefahaman yang diberikan, mereka faham yang OKU ni boleh buat ada keupayaan untuk bekerja dan mereka pun mampu untuk menggaji pekerja OKU tu. Dari segi mampu tu bukan sekadar mampu dari segi wang, tapi dari segi sokongan yang boleh berikan. Okay. Dan dengan adanya polisi perkhidmatan sendiri dengan job coach tu, mereka akan rasa macam majikan lah rasa macam kuranglah bebannya sebab ada perkhidmatan job coach tu untuk membantu mereka dalam menjaga pekerja OKU tu. Ini pun ada insentif jugalah kepada job coach tu sendiri dan kepada majikan tu. Insentif di sini yang kita tadilah saya bagi tahu kan untuk majikan sekiranya dia ambil pekerja OKU dia boleh dapatlah tax deduction untuk gaji gaji-gaji yang dibayar kepada OKU tu. Sebenarnya kalau nak bercerita panjang pasal insentif kerajaan ni memang panjang lah kan, nak banyak sebenarnya insentif yang disediakan kepada majikan yang menggaji pekerja OKU. Dan sekarang ni lagi banyak lah macam-macam lagi dengan penjanaan kan. Dan sebenarnya juga bila kita sebut tentang kerja, kita tak boleh, jangan kita sempitkan fikiran kita hanya dengan bekerja di pejabat ataupun bekerja dengan orang lain. Okay, sebenarnya bila kita kata kerja, dia akan merangkumi juga kepada pekerjaan sendiri. You boleh buat bisnes. Jadi macam CHAM ni kan, kita nak galakkan employability untuk yang bekerja. Lepas tu nak galakkan entrepreneurship, keusahawanan. Jadi ramai juga OKU yang berjaya dalam keusahawanan dan dia adalah dalam bawah lindungan, bawah satu bumbung dengan pekerja kan juga. Kan? Jadi macam mana dia dalam perniagaan dia, apa yang cabaran dia dapatkan. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, okay,
sebenarnya cabaran yang paling utama adalah dari segi sikap kan. Sebab attitude is everything. So kalau saya nak kaitkan dalam semua ni, OKU dari segi sikap OKU itu sendiri, adakah mereka rasa macam mereka ni menganggap diri mereka ni OKU yang tak boleh menyumbang kepada orang lain, tidak dapat membangunkan diri sendiri, itu adalah sikap yang negatif. So sebenarnya sikap tu sangat penting dari segi keluarga, sikap keluarga kepada OKU, sikap keluarga kepada majikan. Kenalah rasa macam percayalah yang majikan tu tak akan mengenai anak mereka. Okay. Dari segi kerja, kita rasa macam bersikap terbuka. Dia nak majikan nak bagi kerja apa pun dia boleh buat. Itu dari segi masyarakat macam mana sikap dia bersikap terbuka kepada OKU semua. Okay. Dan sebenarnya ada juga yang meluahkan rasa kurang puas hati lah bila dalam konteks kerja ni, kerja dan majikan ni bila dijalankan penilaian. Okay, untuk seorang pekerja, setiap pekerja kita akan ada penilaian prestasi kan, setiap tahun nak tengok performance tu. Jadi mereka sebenarnya OKU bila saya ialah bersembang dengan pekerja-pekerja OKU ni, mereka mengharapkan yang majikan tidak menganggap ataupun tidak bila membuat penilaian tu jangan kata sebab dia OKU maka nak bagi lenient. Okey, ataupun sebab dia OKU dia tak akan dapat markah 90 and above sebab kerja dia akan kenapa nak kaitkan dengan OKU? Mereka nak dilihat dari segi performance tu. Bukan dari segi diri mereka yang OKU, tapi output yang mereka berikan. Itu yang antara cabaran utama bagi pekerja OKU ni, dia nak switch apa tu nak betulkan pandangan majikan mereka, bos mereka tentang keupayaan tu. Tapi kena kuatlah berbalik pada OKU itu sendiri kan, kena resilience, kena voice out. Kalau dia rasa macam dia tidak dinilai secara adil, dia perlu kemukakan, luahkan apa yang mereka rasa. Itu lebih balik pada sikap ni, itu yang kita kata kalau kita nak change kita punya kehidupan, kita kena ubah sikap kita. Dan semua attitude is everything. So kalau kita katakan yang cabaran OKU ni, 5 cabaran utama ni kita boleh terpuji dan kita boleh cantas satu-satu tu dengan yang sesuatu yang positif. Saya tak nampak pun OKU itu akan hadapi halangan untuk mereka dapatkan pekerjaan, untuk kekal dalam pekerjaan dan bersama-sama dalam membantu pembangunan ekonomi negara. Okey. Ada soalan lagi yang sini? Ya Doktor, soalan ini. Okey. Apakah peranan UPSO di UPM selain berperanan untuk khidmat sokongan dari segi infrastruktur? Okey. Ini untuk UPM lah ya. Untuk makluman lah semua, alhamdulillah UPM telah membentuk satu unit lah, unit KAS. Sebelum ni bukan kata kita tak mengambil berat tentang kebajikan pelajar OKU, tapi kita nak ada satu unit KAS yang betul-betul fokus kepada pelajar dan kaki tangan OKU. Sebenarnya unit ni berperanan kepada dua-dua, pelajar dan juga pekerja, tapi memangnya pekerja yang ada dekat ni kuranglah masalah sangat, jadi kita lebihkan kepada pelajar. Okay, jadinya unit ni tadi kata hanya infrastruktur kan? Bukan. Okay.
peranan kita adalah lebih daripada itu untuk semua OKU ni, target OKU dari segi kita akan sebab kita baru Januari ditentukan. Okay, dan saya pun dilantik sebagai penyelaras pada Mac. Lepas tu kita dapat ujian kan, bekerja dari rumah daripada Mac tu sekejap je pergi office kan. Memang sebenarnya hasrat untuk menjalankan khidmatan PSO ni secara pesat tu agak terganggu. Okay. Tapi Alhamdulillah untuk tahun ni kita berjaya juga lah jalankan dengan kesedaran apa tu campus inklusif itu. At least kita dapat memberi kefahaman dan kesedaran itu. Tapi untuk pelajar OKU itu sendiri, dia adalah merangkumi kepada infrastruktur, kepada pembelajaran dan pengajaran, okay, dari segi sokongan, okay, di bawah hak ehwal pelajar, dia ada banyak PPG ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Macam CEM salah satunya lah. Jadi insyaAllah ni sebenarnya pencetus lah untuk petang ni. Okay, saya pun bila Cik Razi kontak tajuk ni sebenarnya kalau ikutkan better kita ambil alumni OKU yang dah bekerja, mereka share pengalaman mereka macam mana kan. Tapi ini sebagai satu permulaan. Okay, saya just break the ice dulu, insyaAllah. Itulah nanti kita pernah bincang sebelum ni dengan Cik Fauzi sebelum dengan Dr. Mas untuk kita jalankan satu forum di mana kita jemputlah alumni UPM, alumni UPM untuk sama-sama share dengan punya pengalaman kan, baru real situation, real experience daripada orang yang menghadapi itu dan dikongsikan dengan adik-adik mahasiswa OKU yang ada. Ataupun graduan yang baru lepas apa tu grad daripada UPM belum dapat pekerjaan, at least dapat tu. Memang sangat kita harapkan akan kita jalankan insyaAllah tahun depan. Okay. Dan untuk pengajaran dan pembelajaran, itu adalah antara sokongan-sokongan sosial. Okay. Di bahagian kaunseling, bahagian kaunseling tu kita ada kerjasama dengan kaunseling macam mana kalau ini pelajar OKU ada masalah. Sebab kita tak boleh nak kata UPSO akan handle everything sebab sebagai satu entiti yang kita sebagai satu entiti yang menyelaras dan membantu macam tu. Tapi kita akan bagikan kepada pakar. Okay. Macam saya tak, bukan kaunselor. So setakat bagi nasihat tu boleh lah kan. Tapi bukan kaunselor berdaftar. Jadi kita bagikan tanggungjawab tu kepada bahagian kaunseling. Okay. Jadi ada bahagian sahabat masjid. Ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan. So itu adalah kita boleh rangkumkan sebagai sokongan sosial lah. Sokongan sosial, sokongan untuk dari segi pembangunan diri kan, macam CEM ada banyak buat employability. Jadi kita akan beri peluang kepada pelajar OKU juga untuk menyertai. Okay. Banyaklah yang pusat sukan, macam mana dalam bentuk sukan. Okay. Yang saya nampak yang agak besar juga adalah dari segi college lah. Sebab sebenarnya pembangunan diri kita bukan sekadar bila di fakulti kita lebih kepada pembelajaran. Tapi pembangunan diri kita bila di college tu perlu ada juga aktiviti-aktiviti yang banyak memberi kecemerlangan soft skill dalam diri mahasiswa. Okay. Dan untuk pembelajaran dan pengajaran, untuk pengetahuan semua untuk tahun ni kita belum sentuh lagi tentang pengajaran dan pembelajaran. Yalah sebab baru lagi kan. Jadi apa yang kami tengok pada tahun ini adalah lebih kepada sokongan, bukan sokongan dari segi perkhidmatan. Bukan dari segi infrastruktur macam tu. Cuma saya dan Puan Malina, pegawai eksekutif di UPSO, UPM,
Kami berpeluang untuk melawat semua college yang ada di UPM, tidak termasuk di BPU lah. Kita tak sempat nak melawat BPU lagi. Jadi kita nak tengok apa kesediaan UPM. Mungkin di college-college ni dalam memberi sokongan kepada pelajar UPM. Jadi saya faham apa tu ada, saya difahamkan lah ada college yang ada pun polisi macam OKU boleh tinggal di college tanpa merit semua kan, tapi saya memang tegas menyatakan bahawa walaupun tanpa merit itu tidak menghalang pelajar OKU untuk aktif dalam dalam program di college. Okay, walaupun dia dah dapat apa tu pelepasan, tak ada merit pun boleh duduk di college. Tapi kita tak nak lah kerana tu mereka tak menyertai. Jadi mereka tak menyertai program. So dari segi soft skills tu kurang lah kan. Macam tu. Jadi untuk pengajaran dan pembelajaran, insyaAllah kita akan lakukan perbincangan secara lebih terperinci macam mana bentuk yang kita boleh bantu dari segi penilaian, dari segi pembelajaran tu macam mana nak sesuaikan dengan mahasiswa OKU. Dan tanggungjawab mahasiswa OKU tu untuk menyatakan keperluan mereka. Sama juga di college. Mereka kena nyatakan lah yang bukan bermaksud yang kalau you OKU lepas you pergi dekat college you cakap you perlukan itu ni macam ni banyak komplain sangat kan. Sebab bila kita melawat dekat college, ada beberapa college yang tak tahu pun yang sebenarnya ada pelajar OKU dekat college dia. Jadi bila dia tak tahu, macam mana dia nak bagi sokongan? Jadi untuk mahasiswa OKU sendiri, you kena tunjukkanlah dulu. Nanti kalau ada, walaupun dia tak perlu dapat bantuan, at least masa-masa kecemasan, dia masih boleh apa tu dibantu. Okay, memang saya tak nafikan yang dekat college pun ialah sebab sebelum ni kan kita tak pernah ada program kesedaran. Okay, jadi insyaAllah di depan akan ada disability equality training. Nanti di mana kita akan bagi pendedahan kepada staff-staff di bawah HEPA. Okay, PPG di bawah HEPA ni dan juga kita jemput staff-staff di kampus UPM sekiranya mereka minat untuk tahu lebih lanjutlah tentang ketidakupayaan macam mana nak hadapi, macam mana you nak deal, nak bercakap kan. Sebab yelah adalah masing-masing tu cara kan, katakan dengan blind. Macam mana you nak tegur dia, macam mana you nak bantu dia, adakah you pegang tongkat dia, nak bawa dia jalan. Dah kena faham, kena bagi tahu satu-satu lah. Yang tak boleh nak cerita semua petang ni kan. Macam tu. Okey, insyaAllah pembelajaran dan tu kita akan bekerjasama dengan KIP. Okey, sebab mereka yang pakar. Bukan kata UPSO ni semua pakar. Tapi kami cuma menyelaraskan mengikut keperluan. Cuma yang UPSO bagi betul-betul berkhidmatan dari segi allowance pelajar UPU. Urusan-urusan tu kan. Segitu dan kalau ada masalah dia takut nak terus direct kepada mana-mana PPG tu boleh melalui pihak UPSO kami sebagai orang tengah. Okey. Saya tekankan dekat sini bukanlah kita ni semua pandai kan, macam saya sendiri pun saya dalam bidang pekerjaan, jadi kalau dari dalam konteks yang lain kalau ada yang anak-anak okey ke tu bukan dalam bidang kepakaran saya, tapi sebab tu saya agak faham tentang ketidakupayaan tu, kita boleh sama-sama bergabung tenaga dengan kepakaran dan dengan para pakar yang lain untuk sama-sama membantu. Macam itulah bagi sebab kita nak juga panjangkan kepada pegawai ataupun staf yang ada anak OKU. Macam mana kita boleh bagi bantuan kepada mereka. Okay. Kita dah pukul berapa dari sini? Dah nak dekat 4:30. Ada soalan lagi ke? Ada doktor. Okay, just nice Okay lah, kalau macam tu saya rangkumkan dekat sini sebenarnya
saya rasa cabaran OKU bekerja ni semua dah tahu. Okay, semua dah in general dah tahu. Okay, tapi yang paling penting adalah macam mana kita nak hadapi cabaran tu. Itu yang paling penting. Dan yang tu yang saya nampak dekat sini, OKU tu sendiri kena bagi sepenuh hati untuk tunjukkan diri mereka, dan di samping tu cuba tingkatkan kecemerlangan dalam diri, keupayaan diri agar bila kita apply kerja nanti kita akan dapat sebab takkanlah kita nak hadkan diri kita kepada pekerjaan-pekerjaan tertentu sahaja. Okay, dan untuk kerajaan, untuk institusi, kita akan lebih memberi kesedaran kepada masyarakat. Okay, dan saya mengharapkan semua majikan akan lebih terbuka. Okay, memang kalau dalam pengalaman saya, selepas mereka faham tentang OKU, mereka akan buka peluang kepada OKU, dan bila mereka dah buka peluang dan mereka ada pekerja OKU, mereka boleh nampak komitmen pekerja OKU tu, mereka akan cuba minta lagi. Macam saya dulu hadapi masalah tak cukup pool of talent. Okay, sebab bila majikan dah ada kekosongan, jadi kita contact lah senarai candidates yang kita ada, tapi semua macam masih tak yakin yang boleh ke dia buat kerja ni. Lepas tu I tak boleh cakap English, macam tu lah. So untuk belajar OKU di luar sana, kalau you dengar ni, nasihat saya, persiapkan diri you. Jadi untuk tunjukkan diri, jadi nanti takkan ada masalah untuk dapatkan pekerjaan dan berjaya dalam kerjaya. You tengok macam mana OKU di luar sana yang telah berjaya, macam mana dia developkan diri dia, macam mana dia tunjukkan diri dia. Cuba jadikan mereka sebagai idola, dan cuba tiru dan jadikan apa yang mereka boleh tu, dan you sendiri juga boleh berjaya macam mereka. Okay, dan untuk yang bukan OKU, pendengar yang bukan OKU, marilah kita sama-sama buka ruang dalam hati kita untuk kita terima. Okay, OKU bukan sebagai OKU, tapi sebagai individu yang bersama dengan kita. Okay, kita pun kalau yang kita sebagai bukan OKU, kita ada kekurangan kita juga, sama juga dengan mereka. Jadi mereka pun ada kelebihan. Okay, kita pun ada kelebihan. Jadi masing-masing sebenarnya sama dalam Islam. Okay, dalam Islam kita manusia ni adalah sama. Okay, bukan OKU adalah bukan penghalang dia. Okay, jadi kita kena lihat dia sebagai satu individu. Jangan jadikan OKU itu sebagai penghalang. Okay, saya rasa setakat itu sahaja. Saya mengharapkan kerjasama semualah untuk sama-sama kita berdoa, dan agar kita sentiasa diberi kelapangan untuk memberi peluang kepada OKU. Sama-sama kita memajukan negara kita, memberi impact kepada negara kita. Okay, saya sudahi dengan jaga diri semua dalam keadaan kita yang semakin dalam pandemik ni kan, jaga diri. Saya harap perkongsian pada petang ini kita sama-sama dapat manfaatnya. Okay. Baiklah, Okay, terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Dr. Wan Aini Dawati sebentar tadi. Pelbagai ilmu baru yang dapat kita aplikasikan sebagai seorang yang bergelar mahasiswa, bakal graduate, bakal pekerja, dan mungkin bakal pemimpin dalam golongan OKU. Nampaknya masa sudah menceburi kita. Sebelum saya mengakhiri slot kita pada petang ini, saya suka ingatkan kepada para penonton untuk like dan share Facebook page SHAM UPM. Maklumat lebih lanjut berkenaan program virtual ini turut dapat dilihat melalui FB page. Jangan lupa temu janji kita pada slot esok yang bertajuk Creating Impressive Video Resume bersama Coach Nick Faiz
Dan jangan lupa juga untuk membuat pendaftaran untuk mendapatkan e-certificate serta e-merit kepada pelajar UPM. Dengan itu berakhirlah bicara ilmu kita pada petang ini. Sekian, terima kasih. Jumpa anda pada esok hari.